tahu mana pergi ke kawan lain. Jap. Oh, okey. Betul juga kan. Uh, okey. Oh, ada event pun, COVID pun. Okey lah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah kita mulakan dulu sesi kita pada petang ini dengan baca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjatkan segi syukuran kepada Allah SWT beri kita ruang kumpul lagi pada petang ini dalam keadaan yang alhamdulillah lah kan, Allah bagi kita nikmat, kesihatan, semuanya okey lah alhamdulillah, melainkan sesiapa yang ada ujian tu mungkin boleh share pastinya. Yang keduanya kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi SAW, kepada seluruh keluarga baginda, kepada sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan ila yaumil. Bila kita kata kita panjatkan selawat salam tu, dia dah doa lah kan, kita mendoakan kesejahteraan mereka dan mendoakan orang-orang pergi ni bolehlah, just nak komen apa yang kita bincang tadi kan. Jadi just nak ambil lah poin yang kita discuss tadi, sama ada seorang itu dah meninggal, bila kita mensedekahkan di amalan tu sampai tu, kita tak pastilah, wallahu alam kan. Tetapi benda ni memberi peringatan kepada manusia supaya menggunakanlah waktu dunia ni untuk mencukupkan amalan siap-siap kan. Jangan kita memikirkan bila kita mati, kita ada ramai orang kan tolong doa kita ataupun tolong sedekah kita kan. Pertama, kita tak pasti ada tak orang yang tinggal tu akan buat untuk kita sedekah tu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka buat pun, kita pasti adakah mereka sampai. Tapi yang confirm bolehnya lah amalan kita sekarang dunia inilah yang kita bawa bersama-sama, yang kita akan bawa di kubur. Itulah yang akan protect kita di akhirat kelak dan akan jadi bekalan-bekalan yang akan kita persembahkan di hadapan Allah SWT kan. So bahaya kalau ada dalam kita kan, majoriti masyarakat Melayu ada benda tu kan, sebab dia tahu bila dia mati nanti family dia akan buat tahlil, akan panggil budak tahfiz. So dia rasa nanti dia kat kubur dia akan terang sebab ada tahfiz sebagainya. Sebenarnya kita tak tahu sebenarnya benda tu. Itu adalah tanggapan-tanggapan kan yang orang buat secara adat. Cuma kita tak tahu adakah dia efektif, sebab dia tidak ada petunjuk yang jelas bagi tahu benda tu efektif. Tapi kalau memang amalan tu kita buat sendiri ketika dunia, insya-Allah itu akan bantu kan. Sebab tu mentaliti kita perlu ada dalam diri kita adalah mempergunakan setiap kesempatan yang Allah berikan ni, membanyakkan amal-amal kita kan. Dan amal-amal ni dia banyak kan. Setiap amal tu ada yang utama, ada yang kurang utama. Ada yang kita panggil ahsanu amal lah. Sebab tu Quran sebut alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perkataan ahsanu amala itu memberi isyarat ada amalan yang kurang ihsan, ada amalan yang ahsan. Ada yang kurang ahsan kan. Ada yang hasan, ada yang ahsan. Ada yang baik, ada yang lebih baik, dan ada yang kurang baik. Maknanya ada kategori-kategori tertentu. In fact, kalau kita buka Al-Quran, ada banyak Allah sebutkan. Dari segi masa ada yang lebih baik berbanding yang macam ni. Dari segi bentuk amalan pun ada lebih baik berbanding yang macam ni kan. Ada amalan-amalan tu dia bersifat jariah kan. Seperti Nabi sebut, jariah tu dia berlari. Maksudnya apa? Kita buat amalan tu, kita duduk diam pun, amalan tu keep on berjalan memberi manfaat kepada kita. Tapi ada amalan yang bersifat one off. Contoh kita solat kan, dia one off tak? Habis solat habis lah. Tapi ada amalan yang bersifat itu. Ada amalan yang bersifat fardiyah, ada amalan yang bersifat jam'iyah, memberi manfaat pada komuniti. So sebenarnya kita kena study lah dalam kita nak beramal itu juga, memilih amalan-amalan mana yang boleh
kita kata memberi keuntungan lebih lah kepada kita kan. Contohnya baru ni viral ataupun ke viral, tulisan dah lama tapi dia dibacakan semula ataupun di-share semula. Tulisan Dr. Yusuf Qaradawi, dia tulis satu buku yang bagus. Kalau siapa yang ada masa boleh baca buku tu, Fiqh Aulawiyat. Kan? Pernah dengar kan term Fiqh Aulawiyat ni? Jadi Fiqh Aulawiyat ni adalah fiqh utamaan. Iaitu kalau bahasa Indo dia panggil fiqh priority, prioritas. Ahlan wa sahlan Nazmi dan juga Uwais. Jadi buku tu Qaradawi ni dia cerita tentang umat Islam ni dia perlu ada kefahaman fiqh aulawiyat, iaitu kebolehan menilai yang mana perbuatan-perbuatan dia yang banyak tu yang mana lebih aula, yang mana yang kurang aula, yang mana lebih utama, yang mana kurang utama. Semuanya berpahala tapi ada yang lebih utama, ada yang kurang utama. Dia bagi senario kan. Ada orang setiap tahun pergi haji, orang berduit. Tetapi dia ada jiran-jiran tetangga dia yang tak cukup makan, yang sampai kebeluran, minta apa, mengemis. Dia pergi haji sebab dengan haji tu dia rasa spiritual dia naik, dia dapat apa, perasaannya meningkat, dapat pergi beristighfar, bertaubat, feeling ibadah kan, which betul. Tapi sebenarnya dekat kes dia ni, dalam keadaan dia dah pergi haji banyak kali lah, sebenarnya mana lebih aula kan? Of course lah, menyantuni jiran-jiran dia tu lebih dekat, lebih utama. Haji ni yang wajib adalah sekali je, yang pertama kali tu. Yang kedua, ketiga tu dah tak wajib lah. Tetapi menyantuni jiran, menyantuni tetamu, menyantuni orang dekat tu lebih utama, lebih wajib kan untuk dipelihara. So kita hilanglah pertimbangan tu kan. Sebab tu penting belajar fiqh aulawiyat. Sama dalam kita beramal, ada amal-amal yang banyak di hadapan kita, maka kita kena memilih amal mana yang perlu kita utamakan. Sebab ada amal-amal tu yang bersifat jariah kan, dia berjalan, ada yang akan long term akan memberi manfaat pada kita lah. So sebaik-baik orang ni dia satu membuat persiapan untuk dia mati, yang kedua dia buat persiapan yang mana bila dia mati amal-amal dia keep going kan. Kalau dalam finance orang belajar apa, membuat passive income kan, duduk saja tapi income berjalan. Dalam konteks finance ni ramai orang cari kan, apa instrumen pelaburan yang boleh beri passive income, apa bentuk bisnes yang boleh beri passive income. Orang sungguh-sungguh cari sebab nampak passive income tu masuk. EV pun masuk passive income kan, MLM kan passive income kan, cari orang je duduk rumah, bos rumah betul nak buat jalan-jalan, masuk duit kan. Apa lagi, masuk dalam pelaburan unit teras ke, kita labur sikit, masuk sikit dividen naik kan. Kita diam je. Tapi dalam konteks pasif pahala ni kan, orang tak sungguh mencari mana yang boleh berikan dia tu, duduk diam tapi pahala masuk. Dan of course lah, benda yang paling efektif lah kita mendidik orang lah kan. Sebab Nabi kata 3 amalan yang terputus tu kecuali apa? Sedekah yang berlari tu, ilmu yang bermanfaat dan juga anak-anak soleh yang mendoakan dia kan. So ada para ulama yang memahami 3 hadis ni dengan mendidik orang kan. Sebab bila dia nak didik seorang manusia tu, dia nak membentuk pemahaman Islam dia, mentarbiah dia tu, dia perlu spend duit, sedekah kan. Dia perlu beri ilmu of course lah, dan dia memahami bahawa anak yang soleh itu bukan sekadar anak biologi, tapi anak didik pun termasuk dalam kategori anak soleh yang mendoakan dia. Sebab Nabi tak sebut kat situ, Nabi sebut waladun soleh kan, anak yang soleh. Yang mana setengah ulama memahami waladun soleh itu bukan sekadar anak biologi. Sebab ramai juga dalam kalangan para ulama ni yang tak kahwin kan. Kalau mereka tu faham waladun soleh itu semata-mata anak biologi, mesti diorang akan usahakan untuk kahwin. Tapi diorang faham waladun soleh itu bukan sekadar anak biologi, tapi termasuk anak-anak yang dia lahirkan dalam konteks pendidikan tu juga boleh beri manfaat kepada mereka. Sampai mereka ni bekerja keras mewariskan ilmu pada orang lain. Sampai ada ramai sebenarnya sebilangan besar ulama yang membujang. Ada satu kitab nama dia Al-Ulama Al-Uzzab. Nanti Nazmi boleh cari ni kan. Tajuk buku tu Al-Ulama Al-Uzzab. Fahim tadi kan. Iaitu para ulama yang membujang sebab dia tak kahwin. Antaranya Al-Imam Nawawi yang kita baca kitab hadis ni kan, yang tak kahwin, dah mati pada umur 40 lebih. Siapa lagi tak kahwin? Ramailah Syed Qutb tak kahwin. Sebab mereka ni dedicate diri mereka tu untuk mengkaji ilmu dan menyampaikan ilmu kepada kita. Dan mereka orang yang faham hadis.
bukan mereka tak nak kahwin, tapi mereka tahu walaupun mereka tak kahwin, itu apa yang mereka buat tu boleh memberi jaminan untuk mereka di akhirat kelak kan. Bukan kita punya point hari ni supaya tak kahwin, tak tapi kita mencarilah amal-amalan yang boleh memberi manfaat jangka masa panjang lah pada kita kan, insyaAllah. Allah alam cukup sedikit itu daripada petang ini. Petang ni mungkin siapa ngantuk, Fahim baru habis makan, lepas makan dia nak tidur kan. Lepas tu matahari pun panasnya kat depan ni. Ni betul-betul depan sliding door, so nampak cahaya matahari tu. Tak perlu lighting lagi kan. So dia ada kan keadaan-keadaan yang memberi mencenderungkan kita untuk tidur. So kita terus kita akan bincang banyak benda ni. Kita nak sambung terus diskusi hadis keempat boleh tak ada tilawah hari ni. InsyaAllah kita akan tengok kembali. Bukan sambungan sebenarnya, kalau untuk tim using mungkin ni adalah sambungan, tapi bagi yang bukan non using ni kira hadis baru kita akan tengok pada hari ini insyaAllah. Kita akan tengok hadis yang keempat. Okay, Najmi boleh share juga sesi dekat kawan-kawan using lain. Ada Akrami, Irfan, Ammar, Amsyar yang belum join lagi. Last time kita discuss hadis yang ketiga kita stop kan. Kali ini kita akan mula masuk pada hadis yang keempat. Tapi dia sedikit repetitif lah untuk Najmi sebab kita dah baca itu, cuma hari ini kita cuba baca dan juga cover habis kan. Jadi bakal baca lah insyaAllah boleh. Pertama sekali nak kena recap balik lah kenapa kita ni belajar hadis kan. Ni benda yang saya perlu kita ingatkan kembali. Sebab kita nak memahami Islam ni, dia again tidak lengkap hanya sekadar memahami Al-Quran kan. Sebab Al-Quran tu dia general, dia dilengkapkan oleh hadis Nabi SAW. Bahkan tak cukup pun nak memahami hadis. Setengah-setengah orang meletakkan mempelajari sirah pun termasuk daripada kaedah nak faham Islam. Sebab hadis dan Quran ni dia bentuk written yang kita tahu macam mana dia put into practical. Tapi sirah tu memberi gambaran macam mana Nabi dan sahabat ni apply hadis dan Quran tu dalam bentuk yang lebih reality kan, yang lebih praktikal. Cuma kita sedang melihat apa hadis Nabi untuk kita menambahlah kefahaman kita tentang Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya kita bincang dulu kan kenapa kita mulai dengan baca hadis Al-Imam Nawawi ni, sebab hadis banyak kan, beribu-ribu bahkan ada kata berjuta. Tapi kita tengok mukadimah itu Imam Nawawi memang selektif memilih hadis-hadis yang tentang foundation bagi agama. Benda berasas bagi Islam. So ini cara yang dia dah tinggalkan bagi kita untuk memahami Islam lah lebih tepatnya. Kenapa kita macam mana nak cerita? Bila Islam ni ada isu pada orang Islam kan, daripada zaman dulu sampai sekarang. Bila Islam sedang jatuh khalifah, orang mak pecah-pecah. So orang-orang yang cuba nak bekerja mengembalikan Islam ni, mereka mengkaji apa masalah utama umat Islam kan. Adakah lemah akidah ke? Adakah lemah kesatuan ke? Adakah politik ke masalah? Faham tak? Semua orang masing-masing membuat analisa. Jadi setiap orang yang buat analisa, dia akan keluarlah dia punya analisa masing-masing. Di atas analisa ini mereka bertindak. Faham ke? Contohlah kita tengok JMI ni teruk sangat exam. Lepas tu kaji apa punca dia kan? Tak datang kelas ke, pemakanan ke, screen time lama ke. Katalah lepas bincang-bincang, katalah JMI tubuhkan jawatan kuasa kan, membincangkan masalah izat yang teruk. Contohnya ni tau. Lepas tu lepas bincang-bincang, rupa-rupanya dia orang teruk sebab dia orang ni makanan yang tidak berkualiti. Kata contoh. Makan Maggi je. Kesian kan, tak cukup duit. Marah bagi sikit sangat. Lepas tu JMI pun buatlah, okay, kita akan pastikan mulai hari ni semua akan makan yang berkualiti lah. Makan ikan je setiap hari kan. Sebab ikan ke boleh bagus untuk IQ. So analisa apa punca masalah mempengaruhi tindakan penyelesaian. Faham ke? Boleh? Jadi bagi mereka yang analyse umat Islam ni punya isu, kalau mereka punya analisa ialah kita ni masalah akidah, katakan, mereka akan keluarkan solusi based on pendekatan membaiki akidah lah. Faham?
Sebab tu ada setengah zaman tu dia keluarkan tafsir yang beri penekanan pada aspek akidah. Datang pula Syekh ni, oh kita sebenarnya ada masalah perpecahan pada politik Islam. Lepas tu solusi dia apa? Kena mengembalikan kesatuan dalam aspek politik. Sebab Islam dah pecah-pecah kan. Dengar ke bunyi makul sini? Dengar. Bagi laluan iklan sekejap. Nanti dia akan pusing balik tu. Okey, kita dekat mana tadi? Penyelesaian. Analisa mereka pada masa itu mempengaruhi tindakan penyelesaian. So bila ada kumpulan orang dia analyse masalah kita ada masalah perpecahan politikal, tak ada kesatuan, tidak ada khalifah. So approach mereka apa? Mereka menggunakan menyatukan politik Islam. Sebab itu ada Syekh siapa nama dia? Syekh Jamaluddin Al-Afghani kalau dengar nama dia kan. Dia ni tokoh pemikir Islam, tapi dia ada pandangan apa untuk mengembalikan kegemilangan Islam ni kena menggunakan pendekatan politik. So dia promote idea pan-Islamism, iaitu nak promote supaya semua orang kembali pada menubuhkan negara Islam bersatu di atas satu konsep pan-Islamism. Dia macam Israel Raya, konsep Indonesia Raya, menyatukan negara Islam. Tapi dengan approach dia utama adalah political approach. Okay. Ada orang tengok aspek jihad kurang, so dia akan promote jihad. Ada orang tengok umat Islam ni lemah dekat aspek hati. Kan, hati kotor, dah banyak sangat masuk dengan mentalism, terpengaruh dengan falsafah. Faham ke? Bila dah bergaul dengan orang bukan Islam kan, cinta dunia. So mereka menggunakan pendekatan tasawuf kan, ajak kita kembali kepada zikir, kepada kepada tarikat-tarikat. Jadi setiap analisa ni mempengaruhi dalam penyelesaian. Tapi sebenarnya apa masalah kita sebenarnya? Apa sebenarnya? Tanya-tanya sikit lah. Ada kaitan kan dengan hadis ini ni? Apa, kalau tanya Fahim lah, apa masalah umat Islam sebenarnya? Tak tahu kan. Soalan tu susah lah, kena kaji dulu kan. Tapi secara lah, surface kita punya pandangan, kita rasa apa dia punya core masalah? Banyak sangat beribu. Banyak sangat beribu, okay. Oh, okay, jawapan Fahim tu dia akan mempengaruhi macam mana Fahim tackle masalah ni. Fahim akan banyak menerima orang supaya jangan berhibur pasal ni. Adalah. Nazmi, ada pandangan Nazmi? Kurang terbiar aku ya. Kurang terbiar. Okay. Itu pun general lah kan. Sebab, okay. Tak lah, masing-masing ada kot. Adik mungkin ada pandangan dia kan. Kurang, mungkin mak Islam ni kurang diingatkan neraka ni. Kena banyak di neraka. Ada contoh je. Okay, antara pandangan kan. Ini cerita pandangan ni Al-Imam Salban, dia tengok contohnya, dia tengok kita ni ada masalah dekat kefahaman kan. Kefahaman yang pelbagai lah tentang Islam. Dekat kefahaman yang berbeza ni lahirnya perpecahan. Sebab memahami Islam tu dah berbeza-beza. Dan memahami Islam tu tidak syumul. Dekat situ lahirnya perbezaan-perbezaan. Jadi Al-Imam Nawawi pun dia datang sebelum tu lagi. Kenapa dia kumpulkan hadis-hadis tentang kefahaman ad-din ni? Sebab dia macam dah boleh projek dah. Ini lagi basic kan. Kalau dekat sini adanya kecelaruan, dia akan leak tu banyak lagi lah benda lain. Pergaduhan, perselisihan. Kenapa hari ni kan Ustaz Abid Liu bergaduh dengan Caprice? Orang duk sibuk-sibuk kan. Sebab, faham tak? Umat ni tak ada kerja lain nak buat kan. Dia tak boleh nak meraihkan perbezaan pandangan. Sebab kefahaman tu lah. Kenapa orang boleh berpecah? Sebab orang ada pandangan tidak boleh ada berbeza. Kalau berbeza dengan dia, mana berpecah? Mana dia tak faham lah kan sebenarnya Islam ni meraihkan perbezaan. Jadi bila kita dah tak ada kefahaman yang betul dengan Islam tu, dia boleh membawa kepada banyak masalah-masalah lain. Sebab tu Nabi kata kan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau nak bagi kebaikan seorang tu, orang bagi dia kefahaman agama. So macam itu basic balik lah nak kena tengok balik kan. Mungkin ada lag pada kefahaman. Kita kata lag akidah, tak juga.
ada umat Islam ni berani bom, berani mati kan dalam kalangan umat Islam. Orang yang boleh buat apa dia panggil ni, suicidal bombing ni kan, apa operasi berani mati ni, of course lah mereka ni ada akidah tinggi, betul tak? Orang yang ada akidah tinggi je boleh buat macam tu kan, bawa bom, lepas tu pergi bom tempat tu sebab dia ada pandangan apa, dengan dia bom tu mati syahid. Maknanya dia ada akidah kuat, tapi kefahaman dia tak betul. Betul tak? Kan? Sebab dia nampak itu jalan mati syahid. So kadang-kadang kita bukan ada isu akidah, ada isu kefahaman. So nak ceritanya sangat urgent mendapatkan kefahaman yang betul tentang Islam. So antara pendekatan kita bawa dalam sesi tarbiyah kita ni lah nak memahami Islam, back to the sumber, melalui Quran, Sunnah dan juga hadis Nabi lah. So sekarang kita ni sedang tengok hadis Nabi yang basic cerita tentang Islam tu sendiri. Okay, intro panjang, minta maaf lah. Intro pada hadis tu sendiri. So hari ni kita tengok hadis yang keempat. Okay ke semua? Ke dah menguat dah? Okay. Okay, hadis keempat, Al-Hadis Ar-Rabi'. Jadi baca dulu. An Abi Abdurrahman bin Abdullah Ibn bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini diriwayatkan sahabat yang bernama daripada Abi Abdurrahman. Ini adalah dia punya Abi Abdurrahman ni adalah kunyah dia, gelaran dia. Gelaran. Nama dia sebenarnya Abdullah. Nama dia Abdullah bin Mas'ud, bapa dia Mas'ud kan. So dia digelar famous sebagai Ibn Mas'ud kan. Ada 4 Abdullah yang famous dalam kalangan sahabat ni. Dia panggil Abadidah al-Arba'ah. 4 Abdullah yang popular. Sahabat-sahabat ataupun tabi'i yang ada nama Abdullah ni ramai. Ada ratus-ratus nama Abdullah. Tapi yang popular ada 4. Siapa 4 yang popular ni yang cari Tapi antaranya Ibn Mas'ud. Dia antara sahabat Abdullah yang 4 yang popular tu. Ibn Mas'ud ni sahabat yang meriwayatkan hadis ini. So sebelum sambung hadis ni, kita cerita sikit tentang Ibn Mas'ud ni kan. Siapakah dia ni? Dia ni antara sahabat yang terawal masuk Islam juga. Ada yang kata dia ni first 10. Ada yang kata paling busuk-busuk pun dia ni first 20% masuk Islam. Maknanya lebih sangat awal lah. Kalau kita kata kita buat listing the first 20% yang enter Islam tu, nama dia ada dalam tu. Dia terawal. Okay. Lebih awal berbanding Umar Al-Khattab. Sebab Umar ni dia lambat sikit kan, tahun 4 ke 5. Itu yang pertama. Yang kedua ni, Ibn Mas'ud ni sangatlah terkenal sebagai seorang yang memahami Al-Quran. Nabi pernah menyebutkan, khuzil Quran min arba'ah. Ambillah Quran ini pada 4 orang sahabat. Iaitu siapa 4 orang tu? Antaranya nama dia yang sebut Nabi. Nabi menyebut secara spesifik, kalau belajar Quran, ambil daripada 4 orang ni. Ibn Mas'ud, B, C, D. Cari. Cari lagi siapakah lagi 3 orang tu kan. Itu maksudnya Ibn Mas'ud ni pakarlah, ada kelebihan. Tapi dia ni seorang hamba sebenarnya. Gembala kambing kerja kan. Seorang kurus, berkulit hitam dan rendah. Bibir tebal kan. Dia macam orang Afrika sikit. Dia ada ni kot darah-darah tu kan. Dan memang dia daripada klan yang tak popular lah. Klan bani hamba lah. Bani Hudai ke apa nama bani itu, tapi bani yang tak popular. Di Mekah tu memang selalu susu gada family tu family daripada orang-orang yang kelas bawahan di Mekah. Tetapi kuat ataupun sangat hebat lah dia berpegang Islam. Kalau siapa ingat berlakunya perang Badar dia adalah orang yang mencari siapakah Abu Jahal untuk dipenggal kepalanya. Kan? Ingat tak cerita perang Badar ni? Pernah baca ke cerita perang Badar dalam sirah Nah, Pernah baca adik kan? Betul ke sahabat tu Ibn Mas'ud? sebab mulia dua orang budak tu. Lepas apa? Kan? Bukannya lepas serang Abu Jahal tu, kemudian datang seorang sahabat Abdullah Ibn Mas'ud, dia tak tahu ada riwayat hikam dari belakang ataupun penggal kepala macam itulah. Betul. Waktu tu Abu Jahal dah nak kalah lah. Macam menghabiskanlah riwayat dia. Kata dia pergi perang tu memang cari Abu Jahal ni kan. So hebatlah walaupun dia tu tubuh kecil dan dia kecil tak kecil dia ni, satu hari je dia tengah naik pokok lah kat Mekah tu kan, diceritakan. Lepas tu ada sahabat-sahabat lain gelak kat dia. Sebab nampak dia punya tubuh tu sangat lucu kan. Betis dia kecil. So Nabi punya lah marah, Nabi kata kan, wallahi kalau korang timbang
betis Ibnu Mas'ud ini dengan Bukit Uhud dan secara lebih berat betis dia. Nak kata dia tu sumbangan sangat besar Islam dan Nabi sangat sayanglah pada Ibnu Mas'ud ni. Dan dia ni sangat mahir Al-Quran kan. Dia ni lepas wafat Nabi semua dia pergi ke Kufah. Tinggal di Iraq, di Kufah. So sahabat-sahabat Nabi ni lepas Nabi wafat mereka keluar kan, pergi Madinah lah, ada pergi Mekah, ada pergi sini, pergi Mesir. Dia tinggal di Kufah. Jadi dia menjadi rujukan di Kufah lah. So Islam di Kufah itu Islam yang dibentuk oleh Ibn Mas'ud. Sebab tu kita panggil, kalau kita baca tarikh tasyri' ini sejarah syariat dalam Islam. Sejarah perkembangan inilah ilmu Islam ni, kita akan dapati ada aliran Madinah, ada aliran Kufah kan. Aliran Kufah ni develop oleh Ibn Mas'ud. Sebab dia lah murabi kat situ, yang duduk kat situ, sahabat besar kat situ, kibarus sahabah di Kufah dan menjadi rujukan oleh orang-orang di Kufah. Hebat dia kan. Apa lagi kehebatan dia ni? Dia lelaki pertama yang membaca Al-Quran secara jahar selain Nabi SAW. Maknanya dia digelar awalaman jahar bil Quran. Lelaki pertama yang membaca Al-Quran secara terang-terangan kepada Quraisy di Mekah. Satu hari dia orang sembang-sembang ni, kemudian sahabat-sahabat sembang-sembang ni dia duk cerita sama dia orang, kita ni sebenarnya belum lagi kan membaca Al-Quran pada orang-orang di Mekah ni. Ni awal-awal Islam tu, masa-masa Islam belum lagi jahar. Masa lagi fasa-fasa sir. Lepas tu siapa nak volunteer baca Al-Quran pada orang Mekah ni? Tiba-tiba Ibnu Mas'ud dia volunteer diri nak baca Al-Quran secara jahar di Kaabah. Dan dia pergi bacalah, dia baca surah Ar-Rahman sampai dia kena pukul sangat dahsyat. Tapi nak cerita volunteer dia tu nak baca Al-Quran tu sangat hebat lah. Walaupun dia ni kurus, kecil, tidak ada power nak lawan balik dan datang daripada bani yang lemah, tapi kebanggaan pada Al-Quran mengangkat seorang tu kan, daripada kerukan dia yang sangat hina tu menjadi orang sangat aizah pada Islam. Subhanallah, hebat. So banyak lagi lah kelebihan-kelebihan dan keistimewaan Ibn Mas'ud yang kita boleh baca nanti. So kita kata kembali pada hadis ni. Dia haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Telah pun diceritakan pada kami Rasulullah SAW bercerita kepada kami dan beliau merupakan orang yang sadiq, orang yang benar, lagi al-masduq yang dibenarkan. Okey. Dan Nabi bersabda apa? Inna ahadakum, sesungguhnya setiap daripada kamu, yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, akan dihimpunkan penciptaannya fi batni, di dalam perut ibunya, ummihi 40 yawman nutfah, selama 40 hari sebagai nutfah. Okay, ni poin pertama kan. First 40 days sebagai nutfah. Pelajaran pertama dekat sini adalah apa? Pelajaran pertama dekat sini, kita terus tengok pelajaran nanti sebab kita nak go laju. Pelajaran pertama dekat sini apa? Boleh ambil daripada hadis ni. Nampak tak? Mencabar tak salah tu. Mungkin pertama kali daripada perkataan batni ni kan. Sebab sebenarnya bila bila berlakunya persenyawaan, dia tak berlaku dalam batni kan. Betul tak? Dia berlaku dekat mana? Fallopian tube kan. Ataupun rahim kan. Yang lebih tepatlah. Okey ke semua orang? Boleh terima tak? Tapi Nabi sebut batni. Nak cerita Nabi ni dia borak menyampaikan benda ni dekat orang tu mengikut kadar kemampuan orang tu menerima. Pelajaran pertama kan. Nabi tak sebutlah fallopian tube ke uterus ke apa benda lah yang kompleks-kompleks tu. In fact tak ada pun time tu kan. Okey. Maksudnya Nabi menggunakan bahasa yang boleh difahami oleh para sahabat ketika itu. Fi batni ummi. Ini penting kan, kita nak borak orang ni dia kena tengok orang tu level mana, ada apa background dia kan. Contohnya kita jumpa dengan seorang ni background ekonomi. Kita pun ceritalah tentang Islam ni, bagi contoh engineering sebab kita budak JMI. Background engineering. Tak sesuai kan? Contoh tu dia kenalah mendekat dengan situasi dia. Ataupun dia ni orang yang belajar, kena bagi contoh yang belajar. Kalau dia orang bekerja, kena bagi contoh bekerja.
supaya cerita kita tu, penjelasan kita tu mestilah menepati situasi dia, faham ke? Ini penting seni seni nak menyampaikan satu benda tu pada seorang tu. Ataupun disebut sebagai prinsip dia khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicara dengan manusia itu ala qadri uqulihim, pada kadar kemampuan akalnya. Kan tak zuai cerita tentang term-term macam pada dasar-wasar dekat orang asli contohnya. So kena melihat background tempat tu macam mana baru kita sampaikan message ni. Sebab tu nak sampaikan dakwah ni dia ada beberapa marhalah lah. Abang ada buat bacaan buku Dakwah Fadiah tu dekat YouTube, boleh tengok. And first step untuk kita cerita Islam pada orang ni, sebelum masuk pada Islam tu, fasa pertama itu adalah membina ta'aruf kan dengan orang tu. Apa tujuan kita ta'aruf dengan orang tu? Supaya kita tahu dia ni asal mana, apa background dia kan, standard of society, apa dia punya social status dia, negeri mana dia. Sebab background dia ni mempengaruhi cara kita sampaikan message pada dia. Katalah contoh kita ada orang yang kita nak cerita Islam pada dia lah kan, kawan kita kan. Kita nak cerita pasal masalah umat tau. Contoh kita contoh lah, tengok umat ini bercerai-berai suami isteri kan, ada yang berzina, tengok kadar perceraian tinggi. Rupanya kita tak sedar mak dia bercerai contoh kan. Apa kesan pada dia? Dia cerita macam tu. Terasa tu. Isteri dia deep sangat dia orang ni, sama aku ni. Nampak tak? Penting kita ni mengenali dulu sebelum kita cerita point tu. Sebab tu first step tu dah ta'aruf kan. Kena check betul-betul supaya tak kita cerita benda yang kita cerita benda betul tapi dia tak betul bagi orang tu. Sebab kena dekat dia tu dia terasa sangat dalam lah. Dia baru je merasai keperitan mak ayah berpisah, jadi berdatang orang cerita pasal perceraian kan. So maknanya kita kena berhati-hati dan step pertama tu menahan dulu daripada bercerita Islam, tapi ambil masa untuk bertaaruf dengan orang tu. Okay, panjang poin kita hari ni. Poin dia lah apa? Button ni je kan. Nabi ni berborak dengan sahabat kadar kemampuan para sahabat lah. Cerita yang pertama lah. Yang keduanya, Nabi cerita penciptaan dikumpulkan yauman nutfah, 40 hari pertama dalam perut ibu tu sebagai nutfah. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi alaqah untuk tempoh masa yang sama juga. 40 hari berikutnya jadi alaqah. Kemudian yang ketiga dia kata kat sini, thumma yakunu mudghatan. Tadi alaqah, 1 nutfah, 2 alaqah, dan 3 mudghah kan. Mislah dhalik masuk tempoh yang sama. 40 hari berikutnya mudghah. Kemudian summa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Pada selesai 40 hari ketiga ni akan diutuskan seorang malaikat akan tiupkan pada ciptaan tu ar-ruh, ruh. Maksudnya 120 hari kan. Datanglah ruh. Okey. Tadi pelajaran pertama. Pelajaran kedua kat sini apa? Contoh-contohnya pelajaran nombor 2 ialah Allah SWT mencipta manusia dengan proses yang berperingkat-peringkat. Walaupun Allah boleh je kan, hari ini berlakunya perkahwinan, esok dapat anak. Boleh tak? Boleh je. Boleh je sebab Allah kun fayakun. Tapi kenapa adanya tadaruj? Dipanggil tadaruj kan? Tadaruj ni apa? Berperingkat-peringkat. Penting poin ni. Satu, nak cerita manusia punya nature tu dia proses nak ubah manusia ni kan, nak ubah manusia ni perlukan pemeringkatan, perlu step by step. Macam kita nak ubah orang kan, tak boleh kita tegur orang tu hari ni, kawan kita tak solat kan, kita tegur dia salah sekali tak solat juga, kita pun dah give up dah. Kali kedua kita kata kau ni jadi masuk neraka lah, tak boleh. Jadi kena berperingkat-peringkat, kena sabar sebab perlu beri masa kan, sebab masa sebahagian daripada proses untuk merawat dia. Nature manusia berperingkat-peringkat nak berubah kan. Bila kita nak ubah orang tu, kita kena meraihkan step tu, prosedural tu. Contohnya dalam Islam, peristiwa pengharaman arak, dia mengambil masa 3 peringkat tu. Peringkat pertama, Allah kata dalam Quran, la taqrabus salah wa antum sukara.
jangan kamu mendekati solat dalam keadaan kamu ni sukar, mabuk. Maknanya tak cerita lagi haram, tapi hanya kata jangan minum sebelum solat kan. Maksud boleh minum lagi lah, boleh minum tapi jangan datang solat ketika mabuk. Maknanya sahabat-sahabat ni hanya dilarang minum just before solat. Okay, itu first step. Step kedua Allah kata apa? Pada arak itu ada manfaat dan ada mudarat kan, tetapi mudaratnya lebih besar. Step kedua, tak larang lagi, hanya kata besar mudarat dia. Yang ketiga tu baru kata kan, dia kan najis kan, apa ni, dia ni lah fajtanibu, maka jauhilah dia. Step ketiga itulah sahabat-sahabat ni ambil botol arak pecah belah kan, sampai dikatakan longkang-longkang di Madinah tu dibanjiri oleh air arak. Sahabat sangat ramai minum arak. Maknanya step by step mengambil masa membuat manusia. Samalah kita nak sampai ke Islam pada orang, nak sahabat kita berubah, nak suruh dia ni jalan baik, kita kena meraihkan proses yang diperlukan tu kan. Itu yang pertama daripada poin ni. Yang keduanya, bila Allah Ta'ala menjadikan proses penciptaan manusia itu berperingkat-peringkat, ini menunjukkan Allah Ta'ala ni sangat penyayang pada seorang ibu kan. Kalau ibu tu tiba-tiba salin, semalam baru beranak, pregnant, hari ni bersalin, nampak tak dia akan faham ke terlalu cepat tu boleh membahayakan dia lah kan. Tapi maknanya bila bayi tu besar sikit, perut dia besar sikit, dia bagi masa untuk ibu tu sendiri prepare supaya ini adalah satu rahmat Allah pada para ibu lah sebenarnya kan. Cuba bayang kan, mak dia tu malam tu baru kahwin, esok tu dah kena salin dah. Terlalu quick tu, kita tak nak cope dengan perubahan cepat tu. So betapa rahmatnya Allah tu sampai dia bagi masa sampai 9 bulan tu, jaga, belai, prepare mentally, physically, sebagainya kan. Jadi pandailah Allah menyusun tempoh tu sesuai dengan nature manusia kan. Okay, itu poin kedua lah hari ni kan. Sambung lagi. Poin ketiga hari ni adalah apa? Poin ketiga adalah Allah Ta'ala meniupkan ruh pada hari ke-110. Okay, kat sini pentingnya apa bila bayi tu ditiupkan ruh, dekat sini timbul perbincangan para ulama lah kan. Boleh tak boleh hukum dia abortion, iaitu menggugurkan bayi di kandungan. So secara umumnya semua kata dia adalah haram. Tapi ada yang kata boleh, pandangan yang tak popular, boleh kalau untuk kesihatan ibu dengan syarat sebelum 120 hari. Kan, sebelum ditiupkan roh. Itu kalau boleh pun. Tapi after 120 days tu dah tak boleh sebab dia dah kira macam membunuh. Bayi tu dah ada roh kan. Tetapi itu poin pertama daripada poin ketiga ni. Poin yang besar yang kita faham dari ketiga ni lah, Allah sedang bercerita tentang komponen manusia. Iaitu manusia itu ada manusia dia ada dalam hadis ni sedang cerita tentang dua komponen kan. Komponen jasad dia dan juga ruh dia. Boleh ke? Sebenarnya kita ada 3 komponen kan, sebab jasad ada satu komponen, itu komponen pemikiran. Tapi hadis ni saya cerita dua-dua ni, jasad dengan ruh. Okey, kita tak tepi ni. Antara dua ni mana yang penting, jasad ke ruh? Ruh. Kan, yang memberi kehidupan pada manusia tu adalah ruh tu. Jasad kita ni dia adalah jasad kan, daging-daging. Kalau roh dicabut, kita mati dan jasad ni akan mati kan, dan busuk. Tapi sebenarnya nak cerita yang kat sini, manusia ada dua komponen, ada ruhiyah dan jasadiah dia kan. Yang bernilai pada manusia adalah ruh dia tu, bukan jasad dia. Tetapi bila lahir baby tu, dekat dunia yang penuh material ni, orang meraihkan jasad tu tak? Weh, ini kalau Hanson dapat scholarship ni. Ada ke orang bagi scholarship tengok dia punya ruh? Tak tengok kan, tengok jasad kan. Ataupun nak kerja kan, tengok jasad tu tak? Wish, ni good looking lah, you smart kan. Manusia ni menilai dekat jasad kan. Sebab tu datanya asabiah ni sebab jasad. Kenapa adanya timbul perasaan asabiah perkauman? Kerana menilai pada jasad. Kita orang Kelantan, bunyi bising tak sini?
Ini juga kan. Sebab ada orang tengah masak sekarang ni. Macam mana? Abah Syakir belum makan eh? Belum makan lagi. Oh. Tapi tak apa bunyi, jangan bau je kan. Okay, tak apa. Kat mana tadi? Ke jasad. Betul tak ada apps orang nak buat apps yang kita boleh bau tu benda tu. Tak boleh kan. Tapi kalau boleh cerita benda tu hebat lah. Contohnya nak beli durian kan, dia boleh bau dulu. Lepas tu baru order kat Shopee. Siapa boleh buat tu bagus lah. Jadi boleh iklan. Kita tak tahu. Point tadi antara roh dan jasad kan. Jadi kita ni ada dua komponen lah. Dua komponen jasad dan komponen lemak. Yang mana manusia ni selalu memberi keutamaan pada jasad kan. Kita sangat menilai pada jasad. Tapi bila datang Islam, Islam memberi pandangan beza. Iaitu melihat manusia tu pada aspek rohani dia kan.